Sebab itu dinamakan bulan kosong, bulan Safar. Selepas bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini maksud dia menetap yang awal. Apa benda yang menetap ni? Menetap ni maksud dia orang lelaki yang keluar tadi pada bulan Safar, mereka dah balik. Bulan yang orang lelaki mula nak balik ke rumah, mereka keluar sebulan, mereka mula nak balik. Selepas Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, maksud dia menetap yang terakhir. Ini bulan yang kedua orang lelaki balik. Sampai bulan 4 ni, orang lelaki tu boleh kata mesti balik lah. Ke bulan 3 tadi dah mula balik. Bulan keempat ni tarikh tutup, mesti balik ke rumah. Macam itulah lebih kurang. Sampailah kita bulan Jamadil Awal, daripada perkataan Jumadi. Jamadil Awal ini maksud dia kering, kering yang mula-mula. Kenapa dinamakan bulan ini bulan kering yang mula-mula? Kerana pada bulan Jamadil Awal musim kemarau baru nak naik. Sebab itu dinamakan kering yang mula-mula. Selepas Jamadil Awal, sampailah bulan Jamadil Akhir, iaitu bulan kering yang terakhir. Maksud dia bulan musim kemarau dah nak habis dah. Sebab itu dinamakan Jamadil Akhir. Selepas Jamadil Akhir, sampailah bulan Rajab. Bulan Rajab maksud dia mulia. Kenapa dinamakan mulia? Kerana orang Arab zaman itu mereka cukup hormat bulan Rajab ni. Dan bulan Rajab ini pun dilarang berperang, sama dengan bulan Muharram. Jumpa dengan musuh pun tak boleh bergaduh, walaupun musuh. Selepas Rajab, bulan Syaban. Syaban ni maksud dia berkelompok. Kenapa dinamakan bulan berkelompok? Kerana dikatakan pada bulan ini orang-orang Arab mereka akan pergi cari rezeki secara berkumpulan. Dia tak pergi seorang-seorang, dia pergi secara berkumpulan. Sampailah kita kepada bulan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Ramadan ni maksud dia sangat panas. Kenapa dinamakan sangat panas tu saya cari tak jumpa. Agaknya nak kata musim kemarau dah habis dah tadi. Tapi dinamakan sangat panas. Tak tahu kenapa. Selepas Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan iaitu bulan Syawal. Syawal maksud dia kebahagiaan. Kenapa dinamakan kebahagiaan? Yang ni pun tak dapat cerita juga. Tapi Nabi Muhammad dia dah bagi kita perayaan pada bulan Syawal ini. Sesuailah dengan nama dia kebahagiaan. Dan Ramadan tadi sangat panas. Sesuailah pula sebab kita dikenalkan berpuasa pada bulan itu. Okay, Ramadan, Syawal, sampailah Zulkaidah. Zulkaidah maksud dia tuan punya. Zul tu maksud dia pemilik ataupun tuan punya duduk. Kenapa dikatakan tuan punya duduk? Sebab pada bulan Zulkaidah, orang lelaki Arab zaman itu mereka duduk di rumah, tak pergi mana-mana. Ini kira cuti penggal, cuti hujung tahun. Mereka duduk di rumah, rehat-rehat saja selama 1 bulan. Itu dinamakan bulan Zulkaidah. Zul tu maksud dia tuan punya. Macam Zulkarnain kita belajar dulu. Khar tu tanduk. Kharnain tu 2 tanduk. Kalau Zulkarnain, tuan punya 2 tanduk. Sebab Raja Zulkarnain tu dia pakai mahkota ada tanduk 2. Selepas Zulkaidah sampailah bulan Zulhijjah. Zulhijjah ni maksud dia yang menunaikan haji. Orang Arab ni sebelum zaman Islam lagi mereka dah buat haji dah. Tapi ikut agama masing-masing lah, yang berasal daripada agama Nabi Ibrahim. Sembah berhala juga. Bila sampai bulan haji, rapakat ramai-ramai pergi Mekah buat haji. Sembah berhala sembah juga. Sebab di Mekah tu ada 360 berhala. Tapi buat haji. Itu yang pelik tu. Begitulah asal nama bulan-bulan hijrah. Kenapa bulan-bulan itu dinamakan sedemikian? Sebagaimana yang kita pakai sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada nukilan tuan kitab kita.
Maka masuk pula Nabi dan Jibril ke dalam syurga. Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril masuk dalam syurga. Nak tengok apa ada dalam syurga tu. Maka melihat di dalamnya barang yang tiada pernah dilihat oleh mata, dan tiada dengar oleh telinga, dan tiada terlintas oleh hati manusia. Jadi dalam syurga ni terlampau sangat cantik dia. Digambarkan apa yang ada di dalam syurga ni tak pernah kita tengok, tak pernah kita dengar, tak pernah terlintas. Kita duk gambar keindahan macam mana sekalipun tak boleh sama dengan syurga, lagi indah. Maka adalah syurga itu 8. Ada 8 syurga. Pertama, lagi yang terlebih afdal, lagi terlebih tinggi, Jannatul Firdaus. Ini syurga yang tertinggi, Jannatul Firdaus, iaitu tempat ketetapan segala anbiya dan segala syuhada dan salihin. Kedua, Jannatul Adni. Ini orang putih sebut syurga Eden. Ketiga, Jannatul Khuldi. Keempat, Jannatul Naim. Jannah di depan ni maksud dia taman, kebun. Kebun Naim, tu nama syurga. Kelima, Jannatul Salam ataupun Darussalam. Keenam, Jannatul Ma'wa. Ketujuh, Jannatul Jalal. Kelapan, Jannatul Makham wal Khurar, Darul Khurar. Jadi ada 8 syurga. Yang tertinggi tadi syurga Firdaus. Yang itulah kita punya matlamat. Maka adalah Jannatul Firdaus itu daripada emas. Ini sandarannya saya tak tahu di mana, saya baca sajalah. Jannatul Adnin itu daripada Khosbul Jannah. Apa benda ni tak tahu. Dan Jannatul Khuldi itu daripada marjan, mutiara. Dan Jannatul Naim itu daripada perak. Jannatul Ma'wa itu diperbuat daripada zabarjat. Zabarjat yang hijau, batu permata hijau. Dan Jannatul Salam itu daripada yakut yang merah. Jannatul Jalal itu daripada lu'lu' yang putih. Dan Jannatul Makhamul wal Khurar itu daripada kasturi yang harum. Maka tiba-tiba adalah di dalamnya beberapa kubah. Kubah lu'lu'. Lu'lu' ni apa? Mutiara rasanya. Yang berongga. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga itu, sedekah dengan 10 gandanya, dan utang itu dengan 18 gandanya. Sandarannya saya tak tahu, cerita je lah. Nabi Muhammad, dia nampak dekat syurga tu ada tertulis, siapa bagi sedekah dia dapat 10 kali ganda, siapa bagi hutang dia dapat 18 kali ganda. Kenapa bagi hutang pula lebih? Maka sabdanya, betapa kelakuan ini ya Jibril, memberi hutang terlebih afdal daripada memberi sedekah. Maka katanya, kerana yang meminta itu terkadang meminta ia, padahal ada ia mempunyai. Dan yang berutang itu tiada ada ia berutang melainkan kerana hajatnya. Maksud dia macam ni. Orang yang minta sedekah tu, kadang-kadang dia ada harta lah, tapi saja dia minta sedekah. Tapi orang yang minta hutang ni biasanya memang dia tengah kesempitan. Memang dia tak ada harta dah, sebab tu dia minta hutang. Atas dasar itulah, bagi sedekah dengan bagi hutang, lagi banyak pahala bagi hutang. Kata cerita ni tadi, sandaran dia tak tahu.